Assalamualaikum. Bersua lagi dalam sejarah bangsa kita. Kali ini kami akan mengupas satu kisah yang menarik. Mari sama-sama kita dengarkan apakah kisah tersebut. Untuk kali ini kami akan membawa tajuk yaitu asal usul bajau sempurna. So, macam mana asal usul dia? Mari sama-sama kita dengarkan. Apakah kisah dan cerita dalam sejarah bangsa kita kali ini? Jom kita dengarkan. Negeri Sabah merupakan salah satu negeri di Malaysia yang terletak di utara Pulau Borneo. Bukan saja kaya dengan keindahan alam semula jadi, tetapi ia juga kaya dengan warisan budaya. Penduduk yang pelbagai etnik, suku kaum Bajau adalah antara penduduk asal di Kepulauan Borneo sejak berabad lama, yaitu merupakan suku kaum kedua terbesar di Sabah. Dan suku kaum Bajau atau Sama terbagi kepada dua, yaitu Bajau Laut dan Bajau Darat. Bajau Sama terbagi kepada dua, yaitu Bajau Sama Pantai Barat dari Kudat, Kota Belud, Tuaran dan Papat, manakala Bajau Sama Pantai Timur dari Semporna, Tawau, Ladatu dan Sandakan. Sebelum ditakbir oleh British North Borneo Carteret Company (BNBCC) pada tahun 1881, Semporna merupakan sebahagian daripada jajahan takluk Kesultanan Sulu yang diletakkan dalam wilayah pentakbiran Mindanao, yaitu setelah berjaya membantu Kesultanan Brunei menempatkan musuhnya di Pulau Cermin. Selepas tahun 1881, Semporna dan lain-lain wilayah Kesultanan Sulu di Borneo Utara telah diserahkan kepada BNBCC untuk selamanya dan berkekalan. Dan nama Tong Talun bermaksud hujung hutan telah ditukar kepada Semporna yang membawa maksud tempat yang aman dan damai. Berdasarkan kepada teori asal usul suku kaum Bajau di Sabah, nampaknya cenderung untuk mengaitkannya berasal daripada Johor, tetapi sama sekali tidak. Asal usul suku kaum Bajau di Semporna adalah berasal dari selatan Filipina. Ianya hanya dikaitkan dengan kerajaan Johor pada satu ketika, kerana terdapat dua orang adik-beradik dari Sulu Filipina, yaitu Halkum Nujum dan adiknya Selenggaya Bungsu, sangat meminati Puteri Siti Zairan Kabaran, yaitu anak kepada Sultan Malikul Alam yang memerintah Johor. Puteri Siti Zairan Kabaran cukup terkenal dengan kejelitaannya dan telah menarik minat dua orang adik-beradik dari Sulu ini. Untuk berlaku adil, maka Sultan Malikul Alam telah mengadakan pertandingan lumba perahu antara dua adik-beradik ini, yaitu berlayar ke Pulau Angsor yang terletak di perairan Johor, dan sesiapa yang memenanginya akan dikawinkan dengan Puteri Siti Zairan Kabaran. Dalam perlombaan tersebut, layar perahu milik Selenggaya Bungsu telah patah
dan tewas dalam pertandingan tersebut. Disebabkan kegagalan tersebut, beliau telah bertekad untuk tidak ke Johor dan meneruskan pelayarannya sehingga tiba di Pulau Zamboanga yang diberi nama Zamboanga di selatan Filipina. Selanggaya Bongsu telah menetap dan berkahwin dengan seorang wanita di Pulau Zamboanga dan dianugerahkan 2 orang cahaya mata, yaitu lelaki dan perempuan. Adalah dipercayai kedua-dua anak tersebut telah melakukan hubungan sumbang dan perkara tersebut diketahui oleh Selanggaya Bongsu. Selanggaya Bongsu berasa malu lalu membawa diri berlayar ke Pulau Omadal dan dipercayai keturunannya berkembang di Pulau Omadal dan seterusnya berpindah di kawasan persekitaran terutamanya ke Pulau Bumbung yang terletak berhadapan dengan tanah besar sempurna, dan tempat mereka berhimpun itu dinamakan Kubang yang bermaksud berhimpun atau berkumpul. Dalam erti kata lain, tindakan suku kaum Bajau yang berhijrah dari Pulau Omadal dan membuka penempatan secara tetap di tanah daratan itu di Pulau Bumbung telah menghilangkan identiti dan budaya nomad mereka yang pernah mereka budayakan satu masa dahulu, dan akhirnya mewujudkan satu suku Bajau baru yang dikenali sebagai Bajau Kubang. Bajau sempurna atau sempurna atau Bajau darat lain Bajau. Jadi secara keseluruhannya suku kaum Bajau di Sempurna memang berasal dari Filipina semasa era pemerintahan Kesultanan Sulu abad ke-18, di mana mereka ini mula berimigrasi dan menetap di kawasan perairan pantai timur Sabah yang dipercayai keturunannya daripada Selanggaya Bongsu. Masyarakat Bajau Sama pantai timur, khususnya daerah Sempurna, terkenal dengan kegiatan penangkapan hasil laut. Di Filipina, suku kaum ini telah diberikan gelaran sebagai kaum Bajau oleh Marco Polo, sebagai kaum yang mahir dengan kehidupan laut dan tinggal dalam perahu. Kaum ini kemudiannya telah sampai ke kawasan pantai timur Sabah dan mendiami kawasan Sempurna, Tawau, Lahadatu, dan Sandakan. Bagi membezakan suku ini, mereka dikenali sebagai suku sama dari suku kaum Bajau yang berasal dari selatan Filipina. Di bawah pentadbiran Kerajaan Sabah, secara keseluruhannya kaum Bajau darat yang telah menetap dan menjalani kehidupan mereka di daratan sekaligus berkhidmat dalam pelbagai bidang sektor kerajaan dan swasta, terus berkembang maju dari pelbagai aspek kehidupan. Berbanding dengan kaum Bajau laut yang majoritinya masih lagi tinggal di dalam bot dan di pesisiran pulau di Sempurna, perbezaan status di antara dua suku kaum ini adalah bagi suku kaum Bajau laut secara relatinya mundur dan ketinggalan zaman, manakala bagi suku kaum Bajau darat kehidupan mereka berubah mengikut peredaran zaman pada masa kini. Maka kaum Bajau darat telah memberi gelaran kepada kaum ini sebagai Palau, yaitu bermaksud Bajau laut. Selain itu, perbezaan dari segi penggunaan bahasa Bajau, Bajau laut menggunakan bahasa dengan berbunyi yaitu seperti bernyanyi, berbanding dengan Bajau darat yang menggunakan bahasa normal. Dari segi sejarah, komuniti Bajau laut pula yang terdapat di Sempurna pada hari ini
adalah berasal dari keluarga besar bajau di selatan Kepulauan Filipina dan mula berimigrasi dan menetap di kawasan perairan pantai timur Sabah, yaitu Laut Sulu. Semasa era pemerintahan Kesultanan Sulu lagi, yaitu sekitar abad ke-18, nampaknya sukar untuk difahami dari perspektif dalam kaum ini sendiri. Tetapi berada dalam sejarah dan asal-usul keluarga besar suku kaum Bajau, pada hari ini, majoriti kaum Bajau Laut yang baru menetap di kawasan perairan Mabul adalah berasal dari perairan Pulau Sitangkai yang terletak di sempadan perairan antarabangsa Filipina dan Malaysia, yang tinggal di dalam bot dan hidup secara nomad. Apabila terbentuknya sebuah negara bangsa dan sempadan antarabangsa antara Filipina dan Malaysia, kaum ini tidak diiktiraf sebagai rakyat kedua-dua buah negara kerana tidak menetap di tanah daratan dan pulau milik Filipina dan Malaysia, tetapi bergerak bebas mengikut angin dan arus di Laut Sulu sahaja. Ketiadaan satu bentuk persefahaman antara Malaysia dan Filipina untuk menentukan nasib kaum ini telah menyebabkan mereka tiada tempat untuk singgah di daratan ataupun pulau milik mutlak Malaysia dan Filipina, melainkan terus berada di perairan Laut Sulu yang longgar dari segi pemilikan dan kawalannya. Walau bagaimanapun, kaum bajau laut ini nampaknya lebih suka berada di kawasan perairan pulau-pulau di Sabah berbanding pulau-pulau di selatan Filipina, kerana lebih stabil dari segi keselamatan dan lebih mudah untuk mencari rezeki. Dalam erti kata lain, kekaburan dalam status kerakyatan dan kedudukan mereka di perairan Sabah Filipina telah menyebabkan kaum ini diklasifikasi sebagai stateless people sahaja dan bukannya pendatang tanpa izin dan pelarian politik. Secara keseluruhan identiti, sejarah asal-usul dan keberadaan mereka, yaitu bajau laut, di bumi Sabah nampaknya masih lagi kabur. Dalam erti kata lain, kaum bajau laut di Sabah ini seolah-olah tidak mempunyai sejarah asal-usul dan identitinya sendiri, sehingga terpaksa ditumpangkan. Dengan sejarah besar kaum bajau darat, tambahan pula dalam pegangan agama bajau laut dianggap sebagai pagan, yaitu kafir, sehingga kini, walau bagaimanapun, suku kaum bajau ini sangat besar kelompoknya. Hakikatnya, baik di selatan Filipina, Borneo Utara, Johor, Riau Lingga atau Maluku, kawasan-kawasan tersebut adalah dalam lingkungan Nusantara, tempat tersebarnya suku kaum ini. Ramai yang berpendapat bahawa suku ini berasal daripada Johor. Tetapi itu hanya satu andaian sahaja, tanpa melihat daripada sejarah kedatangan Islam di Sabah. Tetapi tidaklah keterlaluan bahawa orang bajau memang pernah singgah ke tanah Melayu dalam perjalanan mereka dari Teluk Burma dan mungkin singgah ke Johor untuk memperkuatkan lagi andaian ini. Berikut dipeturunkan hujah bahawa sifat orang bajau yang suka mengembara. Menurut David Schuper, pengembara-pengembara laut, bajau terkenal juga sebagai pengembara laut, tetapi mengembara ke 4 kawasan utama di Asia Tenggara, yaitu Laut Cina Selatan termasuk Kepulauan Riau Lingga, Pulau-Pulau Tujuh, Pulau-Pulau Bangka dan Belitung,
Kepulauan Sulu, Sabah, Indonesia Timur, dan kawasan pantai barat Semenanjung Tanah Melayu.